Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Saya tunggu beberapa orang masuk. So, sementara menunggu, you all tolong bagi reactions, bagi indication siapa yang live dengan saya, boleh bagi komen supaya saya boleh tengok siapa dengan saya. Hai, masuk ya. Selamat datang sekali lagi ke sesi live Celoteh Dr. Mala. Saya Dr. Mala Santi, salah seorang pegawai perubatan. Pegawai perubatan tu doktor sebab ada orang mesej saya tanya pegawai perubatan tu apa so saya kena terangkan pegawai perubatan tu doktor. Dr. MO lah, medical officer, doktor yang tak sambung ke pakaran saya Dr. MO di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang. Saya bertugas di Jabatan Kecemasan. Alright, kepada yang dah kenal saya, hai, salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi. Yang pertama kali tengok live dengan saya Dr. Mala. Alright, hari ni sebenarnya saya marah sangat. Saya dah 2-3 hari dah marah sebenarnya dalam keadaan yang beremosi marah sebab tu saya tunda, saya tak tulis post beberapa hari ya. Saya tak begitu sebab setiap kali saya tulis post bila saya marah saya jadi viral. Setiap kali saya buat video live bila saya marah saya jadi viral. Jadi bila saya marah saya cuba untuk bersabar dulu lah. Saya cuba untuk postpone menulis status ataupun postpone buat video live. Tapi malam ni saya rasa saya nak live juga. Alright, selamat datang semua masuk. Hari ni saya nak berbicara tentang dua topik iaitu stigma terhadap pesakit dan juga survivor COVID-19 yang pertama, dan yang kedua saya nak share ilmu tentang CT value, cycle threshold value. So saya ada prepare slide sikit untuk korang, sekejap lagi kita tengok. Tapi saya nak mulakan dengan stigma terhadap pesakit COVID-19 sama ada yang masih di dalam jangkitan ataupun yang telah sembuh. Jadi saya minta kamu tolong sharekan video ini sebab kita tak tahu bila turn kita. Kita tak tahu bila giliran kita pula untuk menghadapi ataupun mengharungi ujian ini. Kita tak tahu Jadi kepada sesiapa di luar sana yang memperlekehkan ataupun memberi stigma bagi pandang serong dekat pesakit-pesakit ataupun survivor jangkitan COVID-19 ni, saya sangat terkilan dengan kamu. Jadi saya minta kamu sharekan video ini dekat wall kamu supaya siapa-siapa pun boleh tertengok, terbaca dan faham apa yang kamu boleh stigma, apa yang kamu patut stigma, apa yang kamu jangan stigma dan tidak patut stigma. Saya berbicara tentang stigma hari ini sebab saya ada satu Facebook group private iaitu COVID-19 Malaysian Stories. Baru-baru ini kami tubuhkan Facebook group itu untuk support pesakit dan juga survivor COVID-19 di Malaysia khususnya. Jadi kebanyakan sharing daripada pesakit ataupun survivor jangkitan ini adalah mereka dipandang serong, mereka diberi jelingan-jelingan hujung mata, mereka menghadapi stigma dalam kehidupan seharian daripada orang-orang yang pernah sangat close sebelum ni, daripada jiran tetangga, daripada rakan sekerja, daripada ahli keluarga dan sebagainya. Dan bukan satu dua, terlampau banyak sharing yang saya tengok. Dan ini bukan saya dengar gosip, saya memang dapatkan first hand story iaitu daripada pesakit sendiri dan juga yang telah sembuh. Antara soalan-soalan yang biasa yang saya dapat sama ada di status yang mereka share di grup yang saya maksudkan ataupun soalan yang saya dapat melalui Facebook Messenger dan sebagainya adalah, doktor, saya dah habis tempoh kuarantin, saya dah habis jangkitan COVID-19, boleh tak saya kembali kepada keluarga saya? Boleh tak saya bersentuhan macam biasa? Boleh tak saya makan dengan ahli keluarga saya, ataupun saya kena pakai glove, ataupun dekat rumah pun saya kena pakai mask sebab saya seorang je positif, ahli keluarga yang lain semua negatif.
Ya, ataupun ada juga yang cakap dekat saya dah habis tempoh kuarantin 14 hari, saya dah sambung MC lagi 4 hari, saya KKM dah bagi surat pelepasan, tapi majikan tak benarkan saya kembali bekerja. Majikan suruh saya duduk rumah dulu. Ada pula majikan yang potong gaji di waktu yang mereka tak bekerja tu. Jadi ini adalah satu ketidakadilan, tetapi saya marah sangat ya. Cuma saya cuba berfikiran positif, saya cuba rasa yang masyarakat Malaysia berbuat sebegini sebab kurang ilmu. Kamu tak faham kenapa kamu tak perlu takut kepada mereka, dan kamu tak faham ilmu di belakang infectious disease punya pathofisiologi. Jadi hari ini saya nak terangkan kepada kamu. Okey, seseorang yang disahkan positif COVID-19, ya, dia di Malaysia kita menggunakan kaedah RT-PCR, itu adalah kita panggil gold standard ya. Jadi apabila PCR test dia menunjukkan detected, yakni positif, kita panggil dia ada jangkitan COVID-19. Dan data menunjukkan sekali seseorang itu detected positif dia tu boleh bersambung-sambung hampir 2 hingga 3 bulan. Ya, bergantung kepada CT value, cycle threshold value dia ketika mula-mula detected jangkitan tersebut. Ya, tetapi kalau saya tengok apa yang DG explain, hampir ada yang sampai 56 hingga 60 hari duduk di dalam ward sebab PCR masih positif. Tetapi selepas gelombang pertama yang kita PKP 1.0 dulu, kerajaan Malaysia khususnya di bawah KKM dan juga IMR, mereka menjalankan kajian dan mendapati bahawa kadar kebolehjangkitan paling tinggi daripada hari kedua hingga lebih kurang hari kelima, hari ketujuh ya. 2 hari sebelum gejala bermula dan 5 hari selepas gejala berakhir. Jadi tempoh kuarantin 10 hingga 14 hari sebenarnya sudah maksimum ya, sudah sangat cukup. Namun KKM biasanya double precaution ya, mereka sangat berhati-hati. Sometimes kalau orang tu perlukan kuarantin 10 hari, mereka jadi ke 14 hari. Kalau orang tu perlukan kuarantin 8 hari, dia jadikan 10 hari. Macam dia lebihkan sikit supaya kita macam nak betul-betul nak betul-betul precaution lah, tak nak terlepas pandang orang kata So apa yang berlaku adalah jadi selepas tamat tempoh kuarantin, selepas habis seseorang itu KKM dah bagi surat pelepasan ataupun telah di-discharge daripada contohnya Maib Serdang, Hospital Sungai Buloh dan sebagainya, ada 2 perkara ya. COVID PCR pesakit ataupun individu tersebut masih boleh menunjukkan positif, iaitu detected. Ya, sebab apa? Sebab walaupun kadar kebolehjangkitan telah berhenti, kita panggil viral shedding. Saki-baki virus tersebut masih boleh berada di dalam badan seseorang itu. Sebab itu ia masih boleh didapati positif. Itu yang pertama ya. Itu tentang kadar kebolehjangkitan. Dia punya PCR masih boleh detected positif. Dan tetapi kadar kebolehjangkitan terhadap orang lain hampir tiada, sudah tiada. Ya, jadi kalau orang tu dah habis kuarantin, contohnya dalam masa dia dah 20 hari dah habis kuarantin, sebulan dah keluar daripada Hospital Sungai Buloh, kamu tak perlulah takut lagi nak bekerja dengan dia, walhal kamu pakai mask, dia pakai mask. Di tempat kerja kamu duduk 1 meter berjauhan ataupun kamu duduk di pangsapuri yang sama. Ya, orang tu survivor COVID-19, dia dah sebulan dah habis jangkitan ataupun dah 2 minggu habis jangkitan ya. Dan kamu pula takut dekat dia, padahal dia dah sembuh. Kalau kamu buat COVID PCR dia, memang dia masih akan positif, tetapi kebolehjangkitan sipulan itu kepada orang lain tiada. Tolong faham ya, tiada. Okey, itu yang pertama. Jadi itu ilmu yang saya nak kamu faham ya. Kalau kamu malas nak berlive bersama saya, kejap saya nak buang bubble ni lah, budak-budak ni duk chatting dekat Telegram. Okey, kalau kamu tak nak dengar live saya sampai habis pun, at least kamu tengok sampai sini pun cukup. Tolong faham bahawa seseorang yang telah habis tempoh kuarantin, telah di-discharge oleh KKM, telah diberi surat pelepasan oleh KKM, PKD ataupun Hospital Sungai Buloh, siapa-siapalah ya,
individu tersebut sudah tiada kadar kebolehjangkitan kepada orang lain, tetapi kadang-kadang bila kamu buat swab test PCR, ia masih boleh menunjukkan positif. Jadi saya tak nak dah dengar ada majikan yang masih minta PCR sebelum masuk kerja. Kalau masih positif tak bagi kerja. Ada pengurus flat ataupun pangsa puri yang cakap repeat dulu baru saya boleh bagi pakai lift, kalau tak guna tangga dulu. Ini adalah invasion of human rights. You're not supposed to do that. Patients are patients. Please be kind to them. Tolonglah orang tu dah lah baru habis satu peperangan kesihatan yang begitu besar. Lepas tu hampa bagi stigma yang macam tu sekali. Tak bagi guna lift, suruh mereka naik tangga, tak bagi datang kerja, potong gaji. Kamu kena fikir dua benda. Satu kesihatan fizikal, satu lagi kesihatan mental orang tu. Tolonglah bagi support. Jadi sesiapa yang dah malas nak dengar saya membebel, tak suka tengok saya marah, ini pesanan saya. Selepas seseorang itu tempoh tarikh kuarantin, telah diberi surat pelepasan oleh pihak berkuasa, seseorang itu sudah tidak mempunyai kadar kebolehjangkitan. Melainkan kamu yang maksudnya saya positif, saya punya kadar kebolehjangkitan dah tak ada, tetapi dia dapat infection daripada orang lain yang baru lagi dalam dia punya infectivity rate yang high, itu yes, masih boleh. Kamu masih boleh dapat daripada orang lain, masih boleh dapat daripada kedai, tempat kerja, yang lain-lain tu ya, tapi daripada saya direct kepada kamu tak dapat. Jadi nasihat saya kepada pesakit yang dah survive daripada COVID-19, kamu dah keluar kuarantin, walaupun kamu pergi ke kerja, walaupun kamu duduk di dalam satu pangsapuri yang sama, kamu sebagai individu, kamu masih kena protect diri kamu, masih kena pakai mask, masih kena gunakan hand sanitizer, masih kena buat penjarakan sosial, itu masih perlu. Okey, saya nak sentuh beberapa aspek secara khas tentang stigma pesakit COVID-19. Ini adalah komplain yang paling banyak saya terima. Bukan komplain lah, basically follower saya, rakan-rakan saya, mereka akan message di FB Messenger ataupun saya dapat di status Facebook group yang saya sebut tadi. Jadi apa yang berlaku adalah mereka menghadapi dua stigma. Satu, ketika mereka masih negatif dan di dalam kuarantin, dan yang kedua bila mereka positif tetapi mereka home quarantine. Jadi dua situasi ini apa berlaku adalah contohnya kejiranan, jiran-jiran di sekeliling ni. Yang paling teruk saya rasa adalah di rumah bertingkat, contohnya flat, pangsapuri, kondominium, apartmen dan sebagainya. Ini adalah stigma yang paling tinggi. Ada yang cerita dekat saya, yang pertama jiran habis tutup pintu rapat-rapat, macam ada hantu, macam rumah dia tu rumah berhantu, takut sangat. Ada pula tu pengerusi flat tu telefon marah-marah, ugut-ugut, cakap nak buat polis report dan sebagainya, hanya sebab orang yang dalam kuarantin tu turun pergi buang sampah walaupun di tengah malam, ataupun orang yang dalam kuarantin tu menggunakan lift untuk pergi ke PKD ataupun CAC untuk assessment seperti yang diberi tarik appointment oleh Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi ini adalah benda yang sangat hajar lah bagi saya. Kau ingat kau akan sihat sampai bila-bila ke? Orang yang ugut-ugut orang lain ni, kau ingat kau takkan sakit sampai bila-bila? Kau ingat kau boleh hidup sampai kiamat? Sedap sangat cakap orang macam tu. Kesian tau tak orang yang sakit tu. Habis tu kalau dah dia kena pergi PKD, dia kena pergi CAC, dia nak lalu kat mana? Takkanlah dia nak terjun daripada rumah dia. Mestilah dia kena pakai lift, mestilah dia kena keluar. Ada pula yang duk marah pesakit ni sebab keluar buang sampah, keluar nak pergi, orang yang negatif tu tolonglah pergi belikan ubat ke, belikan makanan ke. Mereka duk marah-marah pula. Habis tu kalau awak tak nak dia keluar, awak tolonglah dia. Awak tolong dia buang sampah. Awak tolonglah sebagai jiran pergi belikan apa yang dia perlu, hulurkan bantuan. Awak sebagai pengerusi kejiranan tersebut, resident association ke whatever lah, management office ke apa-apalah, awak lah yang kena hulur, awak yang kena tanya apa bantuan yang kamu nak. Bukannya kamu ugut orang yang duk kuarantin kat rumah tu. Dah kita nak buat macam mana sebagai rakyat Malaysia? Dah memang kes mencanak-canak, KKM dah umumkan kategori 1 dan 2 kena kuarantin dekat rumah. Dah kalau itu rumah dia, nak suruh dia pergi mana lagi? Kalau awak rasa dia tak patut keluar rumah buang sampah, awak buangkanlah sampah dia. Awak pula takut mati. Sampah pun hang takut. Faham tak?
Don't push people like that. That's so bad. Alright? Apa yang saya nasihatkan ya? Please lah kepada jiran-jiran. Tolong ingat, COVID-19 bukan airborne disease. Angin daripada rumah depan tu lalu kat muka awak, kena terus awak jadi positif. No. COVID-19 is droplet precaution. Titisan daripada air, bila saya cakap bersembur-sembur ni kan, titisan daripada percakapan dan juga daripada hidung saya ni, kalau kena kat tangan awak ataupun kena terus dekat muka, dekat hidung dan mulut awak dan awak sedut benda tu, barulah awak dapat COVID-19. Jadi kalau rumah awak depan macam tu, kalau awak buka pintu duduk semeter jauh daripada pintu awak borak ke akak tu, apa khabar Kak Rukiah? Okey ke? Suami positif? Akak okey tak? Ada apa-apa ke yang nak saya bagi tahukan ke kejiranan? Macam tu lah. Yang awak tutup pintu rapat-rapat macam ada hantu kat rumah depan tu pasal apa? Bila tengok artis berjoget-joget, cium-cium ketiak, tak ada pula awak tutup macam tu. Faham tak? Alright? Dan kedua, kepada pengerusi-pengerusi ni, ada pula yang pergi announce dekat WhatsApp group kejiranan tu, yang pergi announce dekat dalam Telegram channel yang kata nama sekian bin sekian dengan nombor IC sekian bin sekian, blok sekian dan nombor rumah sekian, disahkan 8 orang positif. Jangan pergi ke sana. Siapa kata awak boleh masukkan data peribadi orang lain dalam group macam tu? Awak telah invade orang punya data privacy. That is illegal. Tetapi saya tak nak bercakap tentang legal, illegal. Saya tak nak bercakap akta data peribadi versus akta penyakit berjangkit. Saya cuma cuba nasihatkan kamu, cuba berfikir sebagai manusia. Cuba be more humane. Cuba bertimbang rasa kasihan, kasih sayang dan sebagainya. Faham tak? Orang tu dah COVID positif. Saya faham kamu sebagai pengerusi flat, kamu sebagai jiran takut dia ingkar perintah kuarantin rumah, keluar curi-curi dan kamu kamu pula yang mengalami risiko dan sebagainya. Jadi apa kamu patut buat sebagai seorang pengerusi ataupun sekretari dan sebagainya? Kamu sepatutnya boleh cakap ada sebuah rumah di blok C, lebih kurang 4 orang telah disahkan positif dan mereka sedang go through home quarantine. 2 lagi ahli keluarga tersebut masih negatif pun berada di rumah yang sama. Jadi saya minta semua penghuni flat ini supaya kekalkan penjarakan sosial, amalkan SOP yang telah disarankan dan doakan supaya jiran kita ini sihat seperti sedia kala. Kepada sesiapa yang nak hulurkan bantuan, sama ada dari segi kewangan ataupun dari segi urusan harian ataupun dari segi nak tolong masakkan ke dan sebagainya, okey, saya sebagai pengerusi akan cuba untuk buka channel. Jadi kita buat satu demi satu. Saya bakal bertanya dengan keluarga tersebut apa bantuan yang mereka perlukan. Contohnya macam tu. Tolong spread positivity. Jangan menakutkan awak sendiri, awak menakutkan kejiranan yang lain dan awak menyebabkan orang lain, pesakit itu sendiri marah dan stres. Sebab pesakit tu pun dalam WhatsApp group tu kan. Ya, jadi mestilah dia marah, faham tak? Janganlah buat macam tu. Saya tak nak cakap orang tu, pesakit tu sebenarnya boleh ambil lawyer, boleh saman you sebab you ingkar data peribadi dia dan sebagainya. Saya tak nak cakap. Saya cuma nak cakap tolonglah jadi lebih sayang menyayangi antara satu sama lain. Dah terkering, dah tekak Dr. Mala marah-marah, tahu tak? Hai Dr. Mala, hai Amran Ali, hai Nur Azlina Ina. Buruk kan Dr. Mala bila marah. Saya memang marah sangat tahu. 2 hari ni memang saya sedih, saya marah sangat. Macam-macam saya sampai macam-macam saya makilah kawan-kawan saya yang rapat dengan saya. Mereka tahulah macam mana saya marah 2 hari ni sebab saya duk baca status-status dia orang ni yang kata begitu sekali mereka diperlakukan macam orang yang mengugut tu rasa macam dia boleh hidup sampai kiamat, dia takkan sakit bila-bila pun cara dia ugut orang lain tu So tolonglah jangan berbuat begitu. Dan kalau kamu follower saya yang tengok video ini, tolong nasihatkan kejiranan kamu, tolong hulurkan bantuan antara observation yang saya tengok pesakit COVID-19 yang kuarantin di rumah, antara bantuan yang mereka perlukan
adalah dari segi kalau mereka duduk di rumah bertingkat seperti flat, pangsapuri dan sebagainya, mereka perlukan bantuan untuk buang sampah. Jadi macam mana kita nak bantu? Saya rasa cara terbaik adalah penghuni yang sedang kuarantin itu ikat sampah kamu dalam plastik bag yang besar dan kamu ikat dan kamu letak dekat depan rumah pada waktu yang sesuai lah you kena deal dengan orang lain pada waktu yang sesuai dan kamu spray disinfectant dekat atas dia. Sebenarnya kalau saya tak spray pun, tapi sebab orang lain ni penakut sangat kan, tak apalah kita spray lah so kita spray kamu pakai mask dan kamu letak di luar. Dan perlu ada jiran, kejiranan ni diuruskan di dalam pangsapuri itu sendiri. Siapa yang akan handle benda ni? Sama ada cleaner sendiri yang akan naik dan ambil ataupun ada jiran, anak-anak jiran yang boleh tolong ya. Jadi jiran yang tolong tu apa kamu perlu buat ialah pakai mask. Kalau ada facial pakai facial, tak ada masalah. Kalau ada apron kalau dekat tempat kerja kami pakai apron plastik yang warna putih tu. Kalau kamu tak ada apron tu tak apa, boleh pakai apron biasa yang macam apron memasak yang kita pakai waktu masak tu, beli kat DIY ke kedai RM2 ke tak kisahlah. Pakai apron tersebut dan ambil sampah tu tolong buangkan dekat bawah. Selepas kamu buang sampah tu, buang mask tu, naik rumah lah kamu buang mask tu, hand sanitize dan apron tu cuci dan keringkan. Itulah cara yang paling selamat untuk supaya kamu tidak dijangkiti. Cuma akal logik saya mengatakan bahawa agak mustahil untuk seseorang itu dijangkiti hanya sebab awak ambil sampah daripada rumah orang yang positif lah. Saya rasa agak tak logik lah. Tapi kalau kamu takut sangat, boleh gunakan kaedah ni. Orang yang ambil sampah tu pun boleh second time disinfectant balik. Saya rasa pertolongan ini wajar dilakukan ketika malam, yang mana pergerakan di dalam flat itu kurang bergantung kepada flat kamu. Ada flat yang mungkin malam pukul 10-11 ke atas pergerakan kurang penggunaan lift kurang, jadi you boleh buat pada ketika itu. Ataupun setengah tempat mungkinlah pagi pukul 5-6 pagi tak ramai orang keluar rumah sebab sekarang tak ada orang pergi sekolah dan sebagainya kan. Jadi kamu boleh tolong buang sampah ketika itu Jadi tolonglah, kalau kamu tak dapat nak tolong benda lain, tolonglah buang sampah ni. Buang sampah ni adalah benda yang paling stres untuk pesakit COVID-19 yang saya follow up Dan soalan dia orang kata, takkanlah saya nak biarkan sampah tu berulat-ulat dalam rumah saya untuk 14 hari doktor. Habislah daripada COVID nanti kan lagi dapat typhoid, dapat kolera, dapat apa-apa benda nanti So jangan buat macam tu. Jadi kepada jiran-jiran, tolong at least tolonglah buang sampah. Kamu akan dapat banyak pahala sebab menolong orang yang susah dan juga membersihkan kawasan Tolong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan lift apabila pesakit-pesakit ini boleh pakai glove. Thank you. Alamak, nama Jepun pula tak pandai baca. Betul boleh pakai glove. Kalau kamu ada glove, kamu boleh pakai glove kalau takut sangat tak payah pakai medical glove pun tak apa. Tahu tak glove yang kita pakai untuk bila nak buat cucuk udang? Tak tahu lah korang pakai ke tak. Saya mengada, saya pakai sikit. Glove yang kalau nak buat kek ke, nak buat cucuk udang tu ke, yang kita pakai glove tu kan. Glove tu pun cukup. Lepas kamu buang tu, kamu buang dengan glove tu sekali kamu buang kalau nak takut sangat lah. Alright, okay. Saiful Nizam, you'll never walk alone. Husband saya memang Liverpool supporter. Hari ni dinasihatkan, dia kata jangan pakai jersey tu sebab Liverpool tengah kalah, dia kata. Tapi saya terfikir saya memang saja nak pakai jersey ni sebab saya nak cakap dekat pesakit dan survivor COVID-19, you will never walk alone sebab kami supporter Liverpool yang baik-baik ni, kami sebenarnya ada bersama-sama dengan anda jadi you will never walk alone. We Malaysians will always be together. So Liverpool pinjam you punya hashtag Alright. Yang kedua adalah penggunaan lift ketika orang yang tengah home quarantine ini nak pergi contohnya follow up nak pergi CAC, nak pergi PKD, nak pergi ambil surat pelepasan, dia dah tak sihat sangat dan dia nak pergi hospital untuk dapat rawatan dan sebagainya. Alright, so penggunaan leave ni menjadi sangat orang kata chaotic sangat kecoh lah orang tu guna leave, lepas tu ada orang komplain dalam WhatsApp group cakap saya nampak dia guna leave dan sebagainya. Lepas tu ada pula pesakit cakap kat saya, dia pesakit COVID-19 positif, dia guna leave, lepas tu dia sanitize balik leave tu sendiri. Aduh, tak masuk dek logik dek, saya tak faham. Sepatutnya pengerusi ataupun management tolong pastikan kamu berhubung dengan orang yang kuarantin di dalam bangunan itu all the time. Jadi apabila mereka perlu menggunakan lift, kena ada seorang yang tolong tahankan lift tu, pakai mask,
jarakkan at least 1 hingga 2 meter jarakkan daripada orang tu, bagi dia guna lift tu, kamu tahan, dia dah habis guna, kamu instruct kepada cleaners untuk sanitize lift itu. Kalau kamu tak boleh nak dapatkan cleaners pada ketika itu, apa kamu boleh buat adalah kamu boleh lap dan spray dengan Clorox 1:10. 1 botol Clorox dengan 9 botol air biasa kamu masukkan, kamu lap. Kamu pakai mask lah kamu pakai mask, pakailah apron, glove, apa-apa yang kamu ada, kamu lap, kamu spray, you are done. Tak perlu risau. Orang lain yang guna lift tu, tak usah nak kecoh sangat. Orang tu dah tahu positif, barulah korang nak kecoh bagai-bagai. Bila tak tahu positif, kau gedah je. Mask pun tak pakai elok-elok. Duk. Salam bagai. Jadi, tak kisahlah ada orang positif ke tak ada orang positif. SOP penggunaan lift itu sama sahaja. Faham tak macam mana? Tekan lift, berdiri, maksimum saya rasa semua lift dalam 4 orang dalam satu lift. Kekalkan penjarakan sosial, dah keluar lift, sebelum kamu sentuh mana-mana permukaan, sanitize tangan kamu balik. Mask on your face, not at your chin. So, sanitize tangan kamu. Kalaulah kamu tersentuh pun COVID tu dekat mana-mana permukaan lift itu, bila kamu sanitize tangan kamu dengan sanitizer yang betul, yang tidak dicampur dengan air, dan kalau boleh, kalau ada sumber air, kamu dah cuci dengan sabun, COVID yang ada dekat tangan tu mampu terus. Faham tak? COVID dekat tangan tak memberi penyakit. Bila hampa sedut COVID tu, baru dia jadi penyakit. Faham tak? Ya? Oh, love your bebel. Siapa tu? Amira Ahmad Kamal. Nanti saya boleh menunjuk kat husband saya. Ada orang suka saya bebel. Alright. So, itu perkara kedua yang paling penting, iaitu penggunaan lift. Ya, sampah dan lift. Ini paling pentingnya. Kalau korang ni ignorant sangat tidak bertanggungjawab, sangat tak peduli pasal orang lain, takut diri sendiri sahaja dan sebagainya, at least lah tolong dua benda ni untuk rakan kamu ataupun jiran kamu yang tengah kuarantin di rumah, buang sampah dan lift. Tetapi kalau kamu terlebih baik, ada nilai peri kemanusiaan, kamu pun tahu bahawa kesihatan ini hanya dipinjamkan. Kita tak tahu bila giliran kita, dan kita tak tahu kat mana kita akan dapat. Tak usah nak bangga sangat yang hampa ikut SOP, yang hampa tak akan dapat jangkitan sampai bila-bila. COVID-19 ni bukan satu-satunya penyakit dalam dunia. Banyak lagi penyakit lain dalam dunia ni, TB lah, apa benda lah. Jangan sampai benda tu dapat balik kat korang ya. Kalau Hindu kami panggil karma, kalau Islam disebut kifarah so kifarah betul so tak usah nak bangga sangat hampa sihat Jadi kalau hampa baik, ada nilai kemanusiaan, korang pun ada keluarga, ada boyfriend girlfriend, ada adik-beradik, tolonglah tanya orang yang positif tu. Kalau hampa tutup pintu rapat-rapat, takut sangat hantu tu datang kat korang pun, at least lah WhatsApp, tanya kak apa khabar hari ni, larat dak masak, okey ke, akak dapat tidur dak malam tadi, ke stres sangat, jangan risau kak, dan sebagainya. Tolong tanya, ada apa-apa nak saya belikan ke, perlu ubat ke, Panadol ada lagi dalam rumah ke, nak ubat batuk tak, saya nak pergi Speedmart ni, akak nak kirim apa-apa tak, dah balik nanti saya letak depan rumah je kak. Tolonglah tanyakan. Orang tu tak boleh keluar, home quarantine, Maib Serdang dah penuh Tolong tanyakan. Esok lusa bila hampa sakit, akak tu jagakan hampa pula, sebab dia dah lalui benda tu, dia faham, dia tahu. Dia yang paling sayang kat korang nanti, tahu tak, bila kena kat korang. Tanya dia perlukan bantuan dari segi makanan basah, dari segi apa-apa grocery, ataupun dia tak larat nak masak, perlu masakkan ke. Kadang-kadang yelah, kita secara seorang nak suap anak kita pun kita rasa cukup-cukup je telur aku dah beli untuk 2 minggu ni. Kot korang tak larat nak bantu seorang, cubalah ajak jiran-jiran yang lain, jom korang kita collect seorang RM1 pun cukup. Ada 80 rumah dalam ni, dapat RM80 contohnya. Bukan semua tempat. Saya dah cuba explain dekat follower pesakit saya. Saya cakap cubalah try Grab food ke, ataupun benda macam Grab delivery kan, kadang-kadang boleh beli kan daripada barang-barang masak ni. Tapi mereka kata kalau dah ada setengah tempat, dia tak bagi orang Grab tu naik atas, mereka kena turun bawah juga ambil. Ada setengah tempat yang tak ada pun. Jadi kesianlah kat dia. Tolonglah Kejiranan ini adalah unit yang sangat unik. Kejiranan ini adalah satu perpaduan yang sangat unik di Malaysia.
di negara di negara Asia Tenggara saya rasa tapi saya rasa Malaysia ni, saya ni hari ni kalau saya fasih bercakap Melayu sampai korang terpegun ni adalah sebab jiran, sebab keluarga Pak Cik Abbas waktu saya kecil dululah ya. Jadi tolonglah kekalkan semangat kejiranan tu ya, tolonglah jiran korang ya. Esok lusa dah sihat nanti, dah okey nanti, bolehlah kalau pandemik dah settle nanti buat kenduri ke, buat doa selamat ke, kan seronok tu ya. Dan kejiranan kalau kamu boleh buatkan prayers ya, daripada rumah pun ya, buat together, baca-baca ke together, at least memberi semangat positif kepada jiran tersebut, faham ya. So tolong minta maaf kalau saya teremosi lebih memarahi pengurus-pengurus flat dan pangsapuri ini, tetapi saya rasa memang ada segelintir yang sangat kejam ya, dan saya sangat marah sebenarnya. Jadi tolonglah menjadi kalau betul-betul ada sesiapa yang bila kamu positif dan kamu takut ada stigma, kamu boleh ambil video ni dan kamu boleh tunjukkan kepada pangsapuri kamu ya. Dan pengurusi mana-mana rumah-rumah tingkat ataupun kejiranan, tak kisahlah terrace house ke, bungalows ke, whatever, you have no rights to, kamu tak ada hak untuk publish data peribadi seseorang di dalam mana-mana chat group tanpa kebenaran empunya badan ya. Kamu boleh beri macam KKM lah, pesakit 63 tahun, mempunyai latar belakang penyakit sekian-sekian, case number sekian-sekian. Dia boleh cakap banyak tu je ya. KKM pun tak ada hak untuk bagi nama pesakit ni duduk dekat alamat mana dan sebagainya, no. Nama kluster dia pun dia boleh bagi nama yang gitu-gitu je. Dia tak boleh nak bagi tahu dengan tepat ini nama empunya badan apa semua, no. Tak boleh ya. Itu adalah melanggar hak data peribadi seseorang. Tetapi saya tak nak bercakap tentang undang-undang, saya lebih bercakap tolonglah jadi manusia yang bertimbang rasa. Okey, itu tentang kejiranan. Saya juga nak bebel tentang majikan. Alright, ada majikan yang walaupun KKM dah bagi surat pelepasan, ada majikan yang masih meminta pesakit ataupun individu sebegini untuk repeat dulu COVID swab sebelum masuk kerja. Jadi ada dua situasi ya. Apabila seseorang itu memang negatif, dia kuarantin 10 hari, dia kuarantin 14 hari dan dan swab terakhir daripada KKM mengesahkan dia negatif. Tetapi majikan minta buat lagi satu. Sebab kadang-kadang sekarang ni KKM dia berhenti kuarantin hari ke-10. Jadi majikan ni dia risau. Dia suruh sambung MC lah dulu. Dia suruh sambung work from home lah dulu apa-apa. Sambung lagi 4 hari, cukupkan 14 hari. Dia suruh repeat second swab pada hari ke-14. Jadi bila negatif-negatif, dia suruh repeat lagi satu. Saya rasa itu masih okey. Sebab dia takut terlepas pandang. Jadi tak apa ya. Apa yang tak patut adalah apabila orang tu dah positif, dia dah kuarantin 10 hari ataupun kuarantin 14 hari sebab dia ada gejala, whatever lah Lepas tu sebab dia dah dapat surat pelepasan daripada KKM, city value dia pun 32, 28 cycle threshold dia itu je city value dia. Tetapi majikan tak benarkan masuk kerja balik. Majikan cakap repeat COVID swab, kalau negatif baru masuk kerja. Ada majikan yang dia kata tak apa, selagi positif you kerja kat rumah dulu, work from home, jadi gaji jalan, itu saya boleh terima lagi. Tetapi yang itu, apa yang saya tak boleh terima adalah kesian dekat kesihatan mental orang tu. Dia rasa macam tak boleh ke doktor, saya ni memang tak boleh lagi ke, bukan apa, saya rasa macam yelah kalau saya dapat pergi kerja, at least macam fikiran saya macam berubah lah sikit, macam saya rasa ada distractions, ada keseronokan, ada walaupun lah pergi kerja tu bukannya boleh berjimba balik dengan kawan kan, tapi at least lah ada new environment tu, rasa seronok. Tapi bila majikan tak bagi masuk kerja tu, majikan suruh work from home tu, dia rasa macam dipinggirkan gitu, jadi kesian dekat situ ya. Tetapi majikan yang suruh work from home dan masih membayar gaji, saya rasa masih okey. Ni jenis yang tak bagi masuk kerja dan tak bagi gaji juga, suruh tunggu negatif dulu. Ada orang sampai 3 bulan, tahu tak? Ini KKM DG dah bagi tahu dah berapa kali nak bagi tahu majikan ni, saya tak faham. Faham tak? Tak ada, no such thing. Once KKM dah bagi surat pelepasan, maybe kalau kamu takut sangat, kamu boleh suruh dia sambung lebih kurang 4-5 hari lagi untuk sambung self quarantine. Lebih daripada tu tak perlu. Memang dia kadang-kadang boleh positif sampai 2-3 bulan. So no need. Saya sendiri ada kenalan yang positif. Saya dah pergi jumpa dah apa semua. Saya ada rakan-rakan yang memang dah positif, dah habis kuarantin, tamat kuarantin terus start bekerja. Langsung tak sambung MC. Okey je, tak ada masalah. Tak keluar outbreak pun dekat tempat kerja dia. So janganlah bagi stigma begitu kepada kamu yang tengah tengok video ni. Kalau kamu ada rakan setugas yang sebegitu, tolong bagi tahu dekat HR, tolong bagi tahu dekat majikan
tolonglah updated dengan latest guideline sebab COVID ni adalah satu jangkitan yang baru. Jadi mungkin apa yang kita buat March, April tahun lepas tak sama dengan apa yang kita buat sekarang sebab kita masih tengah belajar siapa COVID-19. Ya, jadi kita tengah belajar dengan dia. Jadi tolonglah updated dengan latest guideline. Ya, sekarang ni once dah habis kuarantin, dah settle, boleh kembali bertugas dengan SOP yang sama. Ya, jangan sebab dah habis kuarantin tak pakai mask, makan sama-sama dalam pantry, lepas tu tak jarak tak kekalkan 1 meter, itu memang salah. Tolong ikut SOP seperti biasa. Tetapi data menunjukkan seseorang yang telah sembuh jangkitan COVID-19 biasanya mempunyai natural immunity, iaitu antibody semula jadi yang diperolehi melalui jangkitan tersebut selama lebih kurang 3 bulan, selama lebih kurang 90 hari. Jadi punya badan yang dah kena jangkitan COVID-19 tu 90 hari yang pertama kemungkinan besar beliau tidak boleh dijangkiti kembali, kemungkinan besar. Ya, kita bercakap tentang data. Apa yang saya cakap hari ini mungkin salah 1 tahun yang akan datang. Apa yang saya cakap sekarang adalah tepat untuk waktu sekarang. Okey. Beliau yang dah positif, dah habis jangkitan COVID-19 akan ada antibody semula jadi untuk lebih kurang 90 hari. Tetapi orang lain yang dalam kuarantin dan negatif ataupun dia punya colleagues dan sebagainya masih boleh turn positif at any point of time. Jadi orang lain pun kena jaga SOP. Bukannya dengan dia sahaja, dengan semua orang kamu kena takut paranoid dengan benda yang sama. Anybody can bring COVID, okay? Bukannya orang yang positif sahaja. Okay, saya baca sikit komen dari Aniza Aziz. Doktor di kerja kami lain pula. Satu family pasal mereka tak nak bagi tahu management. Bila dia tanya mereka marah-marah pula, bohong kata mereka rakyat. Oh, okey. Yelah, ada dua-dua jenis. Ada juga orang yang dia positif, dia tak bagi tahu orang. Lepas tu sebab suami saya berisiko, dia tak bagi tahu orang, dia main-main, dia whatever ya. Tetapi kepada yang dah disahkan positif pun saya nasihatkan tolong bertanggungjawab. Tolong bagi tahu pengerusi ataupun sesiapa di kejiranan kamu dan ingatkan supaya data peribadi kamu tidak dicerobohi. Bagi tahu mereka dan minta apa-apa bantuan ni sebab tak semestinya semua orang akan tanya kamu perlu bantuan ke. Setengah orang ni dia susah sangat nak tanya Jadi apa kamu boleh buat ialah kamu minta bantuan jika kamu perlu Tetapi pesakit sendiri yang di home quarantine, yang ingkar home quarantine, tolong ingat bahawa anda boleh didakwa bila-bila masa di bawah Akta Penyakit Berjangkit 1942 bukan sahaja oleh kerajaan. Kalau ada sesiapa di kawasan kejiranan kamu yang impacted daripada kamu punya ignorant, mereka pun boleh mengambil tindakan sivil terhadap anda. Tetapi lupakan tentang undang-undang itu. Tolonglah jadi lebih berperikemanusiaan Kita nak cuba landaikan graf ini sebab kita semua nak beraya tahun ni Alright, so tolonglah jadi rakyat yang lebih bertanggungjawab. Okay, alright, so itu tentang majikan dan ada juga majikan yang walaupun telah diberitahu saya tengah home quarantine, saya telah disahkan positif dan sebagainya, masih menggesa pesakit meminta surat, meminta pengesahan, meminta surat kuarantin dan sebagainya. Tolong faham bahawa sekarang ni apabila si Polan tu diberitahu hari Isnin dia positif, hari Rabu, Khamis baru dia dipanggil ke PKD ataupun CAC. Ada setengah orang sampai hari ke-10, hari ke-14 baru dipanggil untuk terus diberi surat pelepasan. Waktu tu barulah dia minta, boleh tak bagi saya surat kuarantin yang start hari tu dan surat pelepasan sekali. Jadi majikan perlu faham kekangan yang dihadapi oleh petugas KKM buat masa sekarang sebab kamu tak boleh hari ni start kuarantin, hari ni juga saya nak surat. Kesian so far saya nasihatkan semua orang tolong bagi bukti daripada MySejahtera app kepada majikan kamu. Tetapi ada juga yang cakap majikan tak terima. Jadi this is dua cerita Satu, mungkin ada penyalahgunaan tentang kuarantin ini oleh pekerja sendiri yang menyebabkan majikan sangat takut, dan ada juga lagi satu majikan yang terlampau push pesakit Jadi tolong berbicara, tolong berperi kemanusiaan, tolong bertolak ansur. Saya rasa bukti daripada MySejahtera app itu agak cukup sebenarnya. Dan tolong bersabar majikan, KKM akan bagi surat itu paling teruk pun ketika pelepasan tu nanti Ada juga 1-2 kes di mana nama pesakit tersebut tercicir daripada list CAC
Jadi saya secara personalnya terpaksa tolong walaupun daripada private untuk bagi tahu kepada KKM dan sebagainya, tolong masukkan balik dan sebagainya, baru dia dapat surat pelepasan. So ada satu dua kes yang sebegini. Jadi majikan tolonglah bersabar dan berterus memberi support kepada pesakit-pesakit ni ya. Alright. Mimi Iman, bebelan doktor ni patut masuk TV channel bagi seluruh rakyat Malaysia dengar. Aduh, janganlah saya tak nak tak great lah sebab saya tak pandai cakap profesional Saya redah je apa yang saya nak cakap Alright. So itu yang saya rasa saya dah cover dua. Yang pertama kejiranan, yang kedua majikan dan yang ketiga saya nak rendahkan suara saya sedikit. Ada juga rakan-rakan doktor saya, doktor-doktor pakar sendiri yang refuse untuk tengok pesakit yang telah sembuh daripada jangkitan COVID-19, sama ada pesakit kanak-kanak yang perlukan vaksinasi ataupun pesakit mengandung yang walaupun dah 5-6 bulan sembuh daripada COVID-19 tetapi masih doktor pakar tak nak tengok dia, suruh pergi ke fasiliti lain dan sebagainya. Please be more kind to our patients. Data shows that the infectivity rate is it's almost nil after about 10 to 14 days of quarantine. And kalau risau sangat, you can run another RT-PCR and you can look at the CT value. Okay, anything above 35 is definitely, it's almost no infectivity rate. And if it's negative, what are you scared of? I don't understand. So dear doctors, please be more kind to our people, to our patients. Society bergantung kepada kita kalau kita pun menunjukkan stigma, bayangkanlah orang lain so let's be more kind to each other. Itu yang saya nak ingatkan dan saya juga nak sharing dengan rakan-rakan doktor saya. Kalau pesakit yang dah habis kuarantin masih rasa tak sihat, masih terbatuk-batuk, masih rasa termengah-mengah dan diorang minta MC, I think we should be more kind. Kita boleh bagi mereka cuti. Sebab apa this is rather a new infection we ourselves tak tahu apa dia punya long term complication, short term complication, mid term complication. Kita pun we are still learning about it. Kita ada ongoing webinars and everything, we are still learning about it. So being more kind to each other is the only way to fight this pandemic. Let's spread a lot of love. And kalau dekat klinik kesihatan tu ada yang bagi tahu lepas potong gelang tu besok tu dah kena masuk kerja terus, walaupun dia rasa batuk kering tu sangat teruk, dia tak mentally not prepared nak masuk kerja dengan stigma yang dia bakal hadapi, tetapi doktor sangat berkeras langsung tak boleh, cannot bagi MC and so kesianlah dekat pesakit Please be more kind not everybody the same thing habis kuarantin tidak bermaksud seseorang itu telah habis jangkitan. Habis quarantine means the infectivity is way lower. The infectivity is almost nil, that they cannot harm another person. Tetapi that doesn't mean that the infection has settled in their body. So be more kind to COVID-19 patients and survivors. Let's spread a lot of love. They have a lot of physical exhaustion dan mental exhaustion sebenarnya patient COVID-19 lepas tamat kuarantin tu sehari dua tu mereka perlukan untuk tarik nafas balik, untuk kembali tengok dunia dan dengan cara yang sama. So they need some time so let's give them that time. Alright, so itu adalah tentang stigma pesakit COVID-19. Saya tak tahu dah berapa lama saya berbebel, tapi give me another 5 minutes untuk saya terangkan tentang CT value seperti yang saya janji. CT value bermaksud cycle threshold Ikin Ahmad, doktor. Doktor nak tanya, adakah salah kalau pesakit tu dah ada simptom seminggu tapi dia tak bagi tahu housemate lain untuk sama-sama ambil langkah berjaga-jaga, dan dia hanya bagi tahu hilang pula lepas dia dah settle swab dan turn out positif tu pun lepas bos dia suruh, sedangkan hari dia swab kami ada sedangkan yang dah pergi office masing-masing, so circle dah jadi besar. Kalau kami tahu dia dah bersimptom, kami dah boleh pilih untuk work from home dan tunggu dia swab. Okey, ni pun ramai juga yang tanya. Ada dua situasi. Yang pertama, individu bersimptom tetapi masih pergi ke kerja macam biasa dan menjangkiti orang lain. Yang kedua, individu masih bersimptom, dia tak nak pergi kerja tetapi majikan masih suruh dia pergi kerja. So ada dua perkara Bagi saya sepatutnya bila kamu pergi kerja, kamu kena scan. Kan? Ingat tak? Kamu kena scan dekat MySejahtera setiap hari dekat office kamu. Itu adalah requirement oleh KKM dan MKN. Setiap office kena ada benda tu. Dan sepatutnya bila kamu scan, kamu kena update status kamu setiap hari.
Jadi kenapa kamu tak update status dalam MySejahtera tu? Kalau kamu demam, kalau demam dia kena tulis demam, kalau dia batuk dia kena tulis batuk. Jadi orang yang dah bersimptom ni, macam mana dia masih boleh pergi kerja? Mana peranan office? Mana peranan management? Mana peranan HR? Mereka sepatutnya memantau semua pekerja, dan pekerja yang bersimptom tak patut dibenarkan pergi ke kerja. Having said that, tak kisahlah seseorang itu bersimptom atau tidak, sepatutnya setiap office kena ada kena mengikut SOP yang ditetapkan, ya, jarak, mask dan sebagainya. Kepada yang jarak ngam-ngam lebih kurang 1 meter je, 1.2 meter, 1.3 meter macam tu je, saya nasihatkan pakai face shield juga, especially macam contohnya kaunter, kamu kerja sebagai front desk, kamu kerja sebagai yang memang banyak berurusan dengan orang. Kalau kerja dekat KFC tu kan, dekat McD tu yang dia dekat kaunter tu kan, ada faedahnya kalau kamu pakai face shield sebenarnya, boleh beli kat DIY, boleh beli kat kedai RM2 yang cantik-cantik tu. Jadi ada faedah kalau kamu pakai face shield, dan tak kisahlah orang tu macam mana pun, kalau kamu ikut SOP, kamu kekalkan penjarakan dan sebagainya, kemungkinan besar kamu tidak akan dijangkiti. Bayangkanlah kita orang ni yang memang berdepan dengan pesakit yang dah sah-sah positif. Of course kami pakai PPE dan sebagainya, tapi yang penting basic dekat situ adalah mask, face shield, hand hygiene. Kalau selagi tak makan bersama, tiada interaksi tanpa mask, ideally you are safe. Jadi perkara macam ni tolong berbalik kepada management, tolong berbalik kepada HR. Kalau perlukan apa-apa nasihat lanjut, boleh hubungi CPRC ataupun PKD. Alright, harap saya menjawab, ya. Alright, so saya tak nak rugikan banyak masa, sudah pukul 12 dah ni. Saya nak terangkan tentang CT value, cycle threshold. Apabila kamu dapat result swab test COVID-19, kamu akan dapat satu nilai dekat result tu, ya. Kalau orang yang dekat private tu mereka dapat teruslah result tu, ya. Dekat government tu saya tak pasti macam mana, sama ada dia akan dapat ataupun tidak. Okay, so cycle threshold tu adalah maksudnya saya penerangan ini bukan dari segi saintifik dan bukan untuk orang doktor, ya. Penerangan ini adalah lebih kepada untuk orang awam memahami apa itu cycle threshold. Okey, kalau nak faham secara layman, cycle threshold ni adalah berapa cepat sampel tu, swab kamu tu, swab kamu dimasukkan, dicelupkan dekat dalam mesin PCR tu, ya, contohnya berapa cycle yang diperlukan untuk detect positif. Itu dia punya pemahaman dia, ya. Jadi lagi cepat, 8 kali pusing dah baca positif, maksudnya lagi banyak virus dalam badan orang tu, lagi pekat, ya. Ataupun pusing 8 kali, 10 kali, 12 kali, 14 kali, 16 kali, 18 kali, 30 kali pusing baru dapat baca positif. Maksudnya virus dalam badan dia tu kurang pekat sikit je. Sebab itulah 30 kali pusing baru dapat baca. Yang seorang lagi ni 8 kali pusing dah dapat baca. Yang seorang lagi ni 18 kali pusing baru dapat positif. Faham tak? Maksudnya kepekatan, berapa cepat dia dapat detect virus tu. That is cycle threshold. Saya bagi contoh, ya. Sorry lah, dia memang akan nampak terbalik tau. So you all kena terbalikkan sikit pembacaan korang, ya. Contohnya ada seorang ni, okay, Upin, dalam dia punya test tube ni ada 200 ekor menatang COVID-19, ya. So kita panggil copies of DNA lah, ada 200 microgram kita panggil dalam bahasa perubatan, ya. So bila dia ada 200 ekor, dia perlukan contohnya lah teng 3 kali pusing ni baru dia detect positif, ya. Untuk yang orang yang ada 200 ekor dalam test tube dia. Untuk seorang lagi yang ada 20 ekor sahaja, ya, yang dia ada virus COVID-19 ni dalam badan dia, tapi dia 20 ekor je, lagi sedikit lah kan daripada orang yang 200 tadi. Jadi bila 20 ekor ni je, dia kena pusing baru baca detected. Faham tak? Sebab dia ada 20 ekor je dalam badan dia. Dia pun ada COVID-19 juga. Tapi dia punya 200 ekor, dia punya 20 ekor. Jadi ini CT value dia contohnya 18, yang orang yang ada 200 ekor ni. Ini CT value dia 33. Okey, ini CT value dia 33. Ini CT value dia 18. Jadi maksudnya 18 kali pusing dah nampak positif dah. Yang ini 33 kali pusing baru dapat
positif. Jadi maksudnya lebih rendah nilai city value seseorang itu, lebih tinggi kadar keboleh jangkitan seseorang itu. Maksudnya lebih rendah city value, maksudnya lagi cepat cycle threshold kan, maksudnya dia pusing tu. Jadi lagi sekejap pusing dan terus dapat positif tu lagi teruk, lagi banyak virus dia daripada orang yang banyak kali pusing baru dapat positif. Tetapi tolong faham, nilai city value ini dikatakan bahawa ia hanya memberi maksud untuk kadar keboleh jangkitan, iaitu city value UPIN 18. Jadi kadar keboleh jangkitan agak tinggi. City value IPIN 30. Ya, jadi kadar keboleh jangkitan rendah sebab yalah, kamu dah faham cycle tu. Tetapi ia tidak bermaksud UPIN yang akan dapat jangkitan lagi teruk, IPIN yang dapat jangkitan lagi sedikit. No, dia tidak memberi perbezaan kepada jangkitan dan severity itu kepada orang itu sendiri. Dia lebih bermaksud kepada kadar keboleh jangkitan terhadap orang lain. Dia macam mana orang tu jadi lagi kritikal ke ataupun jadi simptomatik, asimptomatik sahaja ke, itu bergantung kepada badan seseorang itu sendiri. Tidak begitu bergantung dengan city value. Sekadar pembacaan, setakat pembacaan saya, itu yang saya faham. So city value ni basically kalau kamu nak faham dengan mudahnya, berapa kali pusing dapat positif. Jadi kalau 10 kali pusing dah dapat positif tu maksudnya cepatlah, macam kamu buat UPT test tu kan, zoom terus jadi, terus dapat 2 line. Maksudnya memang pekat lah tu. Ni letak setengah jam baru nampak garis sikit je. Maksudnya awal lagi sikit je dia punya pregnant tu. Macam tu lebih kurang Jadi itu adalah maksud city value. Biasa kamu nak tanya, doktor saya punya 18 apa maksud dia, doktor saya punya 30 apa maksud dia. Tak ada data yang tak ada satu paper yang mengatakan ini adalah yang paling betul, tetapi setakat pembacaan saya 40 dan ke atas dibaca negatif. Kalau orang tu 44 kali pusing baru dapat positif, takkan. Ia akan dibaca sebagai negatif. Kadar yang saya faham 41 kali, itu semua negatif. Biasanya 39 dan ke bawah baru dibaca sebagai positif. Beberapa paper daripada Germany, India dan US yang saya baca mengatakan bahawa threshold untuk keboleh jangkitan adalah 34. Cycle threshold 34 dan ke atas hampir tidak mempunyai kadar keboleh jangkitan. 34 dan ke bawah awak boleh menjangkiti orang lain. That's about it Kalau so 30 sampai 34 tu biasanya kadar keboleh jangkitan yang agak rendah lah Jadi kadar keboleh jangkitan ini iaitu city value adalah sesuatu yang KKM gunakan sebagai parameter untuk tentukan dia ni nak kuarantin kat rumah ke, nak bawa pergi MAIPS ke, nak letak kat Sungai Buloh ke, sebab kadar keboleh jangkitan dia terhadap orang lain Dan data juga menunjukkan bahawa city value yang lebih rendah dicapai ketika awal macam nak cakap macam di awal jangkitan tersebut. Maksudnya dia kan ada 10 hari, 14 hari kan. Jadi kalau orang ni dapat city value dia 18, maksudnya itu adalah lebih kurang hari pertama hingga hari ketiga jangkitan dia. Apabila saya dapat city value orang ni 30, maksudnya dia sebenarnya dalam lebih kurang hari ke 10 hingga hari ke-12 jangkitan dia. Macam tu. Jadi city value itu juga memberi gambaran terhadap timeline jangkitan dia, umur jangkitan dia, baru sehari ke, baru 3 hari ke, baru 8 hari ke, macam tu. Faham saya nak kamu ingat bahawa city value tidak memberi apa-apa maksud terhadap keterukan penyakit itu sendiri kepada pesakit ia hanya kadar keboleh jangkitan. Alright. Okay, so saya rasa saya nak berhenti di sini. Okay, saya just nak jawab mungkin 2 hingga 3 soalan daripada komen sebelum saya stop Azizah Nordin, doktor mohon advice relatif yang terlalu takut sangat untuk ambil patient setelah discharge di PKRC. Kesian patient diperai sebab relatif tak mau ambil bila discharge. Ada anak-anak tamu mak ayah sebab takut jangkit, tapi lain mak ayah pasti datang ambil anak mereka. Aduh. Kalau dah ditamatkan tarikh kuarantin, dah boleh discharge, orang tu dah tak boleh menjangkiti kamu. Daripada kau takut dekat orang yang dah
dah habis kuarantin, dah tak ada kadar kebolehjangkitan, baiklah korang takut dekat orang yang korang tak kenal pun dekat luar tu, orang yang korang duduk lepak sama-sama lagi, orang yang korang duduk rokok sama-sama lagi tu, baik korang takut dengan dia orang. Orang yang dah habis kadar kebolehjangkitan, dah habis kuarantin ni tak boleh menjangkiti orang lain balik. In fact, untuk 90 hari yang akan datang, dialah yang paling selamat untuk kamu duduk bersama. Ya, jadi tolonglah pergi ambil. Kalau takut sangat, tak apa. Pakai mask. Jangan on aircon, buka tingkap sedikit. Mungkin kurang risiko ya, tetapi tak perlu pun. No such thing ya. Kalau kamu sakit, mak kamu akan datang ambil, saya pasti. Jadi kalau mak sakit jangan buat macam tu sangat-sangat si tanggang jangan buat macam tu. Alright. Okay, doktor, dah berapa game ni Liverpool asyik kalah je? Saya tak tahulah, betul ke Liverpool kalah? Hai korang ni, tak apa, you never walk alone. Okay, saya nak jawab daripada Dunia Lensa. Doktor nak tanya, bagaimana dengan kadar ketepatan rapid test? Kalau buat rapid test, maka tak ada report city value kan? Rapid test ni dia tak ada city value. Rapid test ni dia macam pregnancy test. Sampai letak je, tak sampai berapa tengok straight tu, satgi kan dia jadi positif, satgi kan dia jadi negatif. Macam tu. Dia tak ada city value. Dan kadar ketepatan ni saya ada share dekat wall saya. Nanti kamu boleh scroll dan tengok tentang rapid test ya. Mungkin saya akan cuba tag kamu nanti. Anak durhaka betul-betul. Okay. Tipu baru 15 minit tu tipu. Doktor boleh share sikit pasal vaksin Pfizer? Okay. Saya akan buat beberapa lagi sesi live. Vaksin dari segi perundangan, jenis-jenis vaksin dan juga brand apa sesuai untuk siapa dan sebagainya. Kamu boleh stay tune. Saya tak nak bebel semua sekali dalam satu live, nanti terlampau panjang, berjam pula nanti. Korang nak kerja kan besok? Saya tak apa, saya cuti esok. Kamu boleh stay tune. Kamu boleh set see first, kamu boleh follow saya. Kepada sesiapa yang ada apa-apa topik yang kamu nak saya kupas, kamu boleh komen di ruang komen supaya saya tahu apa lagi yang kamu nak. Ini pun beberapa topik yang saya kupas ni adalah saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan follower saya yang sebenarnya minta topik ni, sebab kadang-kadang kami sebagai doktor, kami tak tahu apa yang kamu tak tahu. Kami tak tahu apa lagi information yang kamu nak. Ya, jadi boleh tolong komen di bawah apa topik yang kamu nak. Buat masa sekarang saya masih akan buat live dalam bahasa Melayu, walaupun I can speak very good English. எனக்கு தமிழும் நல்லா பேச வரும், நல்ல தெளிவா என்னால தமிழ் பேச வரும். ஸோ என்னை திட்டி மெசேஜ் அனுப்புறவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தமிழ் பேச தெரியாதா அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் உங்க வேலையை நிப்பாட்டுங்க. எனக்கு நல்லாவே தமிழ் பேச வரும், வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுவேன், சின்ன பிள்ளைலேருந்து தமிழ் தான் பேசுவேன், என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்டயும் நான் தமிழ் தான் பேசுவேன். Tetapi buat masa sekarang saya masih akan live dalam bahasa Melayu sebab saya rasa info dalam bahasa lain banyak sebenarnya di media sosial ya. Dan kepada yang rasa saya tak pandai cakap Tamil, I'm very sorry, I can speak very good Tamil. But for now saya rasa bahasa Melayu adalah adil untuk semua orang ya. Kalau kamu tak faham bahasa Melayu, kamu boleh tengok Upin Ipin ya. Senang nak belajar daripada Upin Ipin ataupun Didi and Friends dan sebagainya. So kepada yang message saya dan marah saya kenapa perlu buat dalam bahasa Melayu, tak pandai cakap Tamil ke, I'm very sorry, you can unfollow me ya. I just don't give a damn. Dan thanks sebab dengar sampai habis. Siapa dengar sampai habis, sampai sini, walaupun kamu tengok live ke ataupun kamu tengok adegan tertunda ke, siapa yang dah tengok sampai di sini, tolong bagi saya satu heart. Kalau suka bagi heart warna merah ataupun orange, kalau tak suka bagi heart warna biru. So saya boleh tahu siapa tengok sampai habis dan siapa suka sesi ini dan sebagainya. Dan kepada pesakit COVID-19 di luar sana, jangan risau, jangan gelisah, jangan murung. You will never walk alone. Okay? Alright. Thank you so much. Spread love, spread kindness, spread a lot of positivity. Be safe, be healthy, help everybody. Bye.